Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Waalaikum tajan hawani ngesep konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensei guys, belajar akaun cara smart and easy guys. Okay guys, hari ini saya akan sambung tajuk tingkatan 5 saya, iaitu perakaunan untuk syarikat berhad menurut share, di mana hari ini adalah video bahagian keempat yang menyerangkan, membincangkan pasal subtopik adalah dividen guys. Okay guys, saya akan ajar macam mana untuk mengira dan merekod guys. Okay guys, bagi yang baru menonton video saya, jangan lupa like, subscribe dan share guys. Okay guys, apa kita tunggu lagi? Vamos! Okay guys, kita masuk bahagian terakhir, iaitu bahagian 4, perakaunan untuk syarikat berhad menurut share, iaitu dividen tunai. Okay, first kita lihat dulu dividen tunai. Sebahagian keuntungan yang dibayar oleh syarikat kepada pemegang share, itu adalah dividen tunai. Keuntungan syarikat tu dia bayar, yang apa yang dia bayar kepada pemegang share adalah dipanggil dividen. Okay, kadar dividen dikira dalam bentuk peratus atau modal diterbitkan dan membayar penuh atau nilai dividen se-share. So dia bayar ada dua kaedah pengiraan dia. Satu bentuk peratus, berdasarkan modal diterbitkan dan dah bayar penuh. Lagi satu dengan nilai dividen share. Ya, harga berapa sen dikira satu unit saham share, dia akan gantikan, dia bayar dividen dengan berapa sen, 10 sen ke, 20 sen ke, setengah sen ke. Okey. Kemudian jumlah dividen bergantung kepada keuntungan yang diperoleh dan cadangan daripada lembaga pengarah syarikat. Okey, jika untung barulah boleh dapat dividen secara umumnya. Okey. Seterusnya, maksud dividen tunai. Keuntungan yang diagihkan kepada pemegang share dalam dua kaedah, iaitu mengikut peratus atas nilai se-share ataupun sen se-share. Okay, ni saya dah terangkan tadi. Ada dua kaedah, peratus dengan nilai. Kedua, dibayar ke atas modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okay, berdasarkan saham share, modal diterbitkan dan berbayar penuh. Seterusnya, jenis dividen tunai ada dua, iaitu yang pertama dividen interim, kedua adalah dividen akhir. So kita lihat jenis dividen. Dividen interim adalah dividen yang dibayar sebelum keuntungan sebenar diketahui. Okey, maksud dia perniagaan tu tempoh dia 1 tahun. Okey, tak sampai hujung tahun lagi, akaunan dia tak lengkap lagi, tempoh akaun dia tak tutup lagi, dia dah isytiharkan untung sebenar, dia tak tahu lagi dia dah untung. Dia tahu dia dah untung. Okey, so diisytiharkan dividen. Katakan tempoh perakaunan ni antara 1 Januari hingga 31 Disember. So bulan 6 tu dia isytiharkan dividen. Okay, so ia dipanggil dividen interim lah. Okay, pembayaran dibuat sebelum tempoh perakaunan tamat, sebelum 31 Disember tadi. Okay, manakala dividen akhir diisytiharkan selepas keuntungan sebenar diketahui. Okay, kemudian pembayaran dibuat selepas tempoh perakaunan berakhir. So tempoh akaun kita tadi 1 Januari hingga 31 Disember. So dah cukup setahun tu. Okay, akaun dia dah buat, nyata kewangan semua dah ada, akaun untung rugi dah ada, kemudian dia dah tahu untung sebenar berapa, kemudian diisytiharkan dividen selepas itu. Okay, kemudian pembayaran dibuat selepas 31 Januari itu, Disember tersebut. So, ia adalah dipanggil dividen akhir. Okay. So, next kita lihat. Ni dalam bentuk gambar rajah lah. Okay, so gambar rajah ni menunjukkan kita tengok dividen interim. Okay, dahulu tempoh perakaunan dia 1 Januari 2016 hingga 31 2016. Itu tahun keuangan semasa. Okay, so dividen interim ni dia bayar antara tempoh tersebut. Dalam tempoh 1 Januari hingga 31 Disember. Diisytiharkan dalam tempoh tersebut dan dia bayar dalam tempoh tersebut. Okay, so dia bayar sebelum 31 Disember. Bila dah bayar sebelum dan isytiharkan sebelum 31 Disember, dia panggil dividen interim. Okey, keuntungan sebenar pun belum tahu lagi berapa. Dia dah tahu dia untung, tapi yang sebenarnya tak tahu berapa. Total keseluruhan. So manakala dividen akhir selepas tempoh perakaunan tersebut lah, lepas 31 Disember.
Okey, itu selepas keuntungan sebenar keseluruhan dah tahu, kemudian barulah diisytiharkan dia bayar selepas 31 Disember, Januari ke Februari ke dia bayar. Itu dipanggil dividen akhir. Simple sahaja. Pengiraan dividen interim dan dividen akhir. So, dividen share keutamaan, kita tahu share ada dua, share biasa dan share keutamaan. So, share keutamaan dia kena bayar dulu lah. So, ini formula dia. Okey, modal diterbitkan dan membayar penuh share keutamaan. Berapa dia dapat tadi, dia dah jual. Okey. Kemudian darabkan dengan peratus dividen yang ditetapkan. Kemudian darab dengan tempoh. Okey, so peratus dividen yang ditetapkan, biasanya share keutamaan ni dividen dia tetap. Okey. So, jika anda tengok slide-slide sebelum ni, share keutamaan dia akan menyatakan 6% share keutamaan. 8% share keutamaan. Yang peratus-peratus so itulah dividen dia. Dividen dia tetap. Okey, dia tak berubah. Okey. Kita gunakan peratus yang tu. Okey. Kemudian darab tempoh lah, berapa tempoh yang dia isytiharkan tu. Okey. Nanti kita akan lihat contoh. Dividen share biasa pula, modal diterbitkan dan bayar penuh share biasa, darabkan dengan dividen yang peratus dividen yang diisytihar. Okey. Dia kena masuk dalam mesyuarat dulu. Okey, dia masukkan dalam mesyuarat, lembaga pengarah setuju, dia akan isytiharkan. Dia tak sama dengan share keutamaan. Share keutamaan peratus dia tetap. Okey, atau bilangan unit modal diterbitkan dan bayar penuh share biasa, didarabkan dengan nilai dividen se-share. Nilai dia berapa sen. Okey. Kita lihat contoh seterusnya. Kita lihat contoh 9. Senang kita tengok contoh. Okay, dalam buku teks semua dalam buku teks saya ambil. Syarikat Berjaya Berhad merupakan sebuah syarikat yang sedang berkembang maju dalam perniagaan hartanah. Pada 16 Januari 2017, syarikat telah terbitkan 2 juta unit 6% share keutamaan pada harga RM1 se-share. So kat sini kita dah tahu share keutamaan kalau dividen dia mesti 6% sebab dah beritahu kat situ nama jenis share keutamaan dia. Okey. Dan 3 juta unit share biasa pada harga 50 sen se-share kepada orang awam. Semua share itu telah dilanggan dan dibayar penuh pada tarikh tutup permohonan 31 Januari 2017. Tempoh perakuan syarikat Berhad 31 Disember setiap tahun. Tempoh akaun dia. Pada 31 Julai, syarikat telah memutuskan untuk membayar dividen interim. 6% share keutamaan bagi tempoh 6 bulan yang pertama. Manakala share biasa ialah 3%. Okey, hitung dividen interim. So, pengiraannya share keutamaan dulu. 6% share keutamaan kita tulis sama dengan 2 juta unit share darab RM1 harga dia darab 6%. Okey, 6% tu dia punya ni lah dividen dia, kadar dividen dia memang dah tetap kan 6% pada awal. Darab 6/12 kita dapat 60,000. Okey. So macam mana kita kira ni? Okey, dia terbitkan pada bulan Januari. Okey. So tarikh tutup dia 31 Januari. Permohonan share dekat atas tu, dekat soalan tu. Okey. So dia mula pada bulan Februari. You kira Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Okey. Maksudnya 6 bulan. 6 bulan per 12 bulan. So you akan dapat RM60,000. Kita tengok tarikh tutup permohonan. Okey, ni saya tak gariskan serta tinggal. Okey, seterusnya share biasa 3 juta unit. Kita darabkan dengan 5% harga se-share tadi. Kemudian kita jarak terus dengan peratus dia. Senang je, RM45,000. Okey. Kemudian dividen akhir kita tengok, lihat contoh 10 dalam buku teks. Okey. Dasarkan contoh 9 yang berkait contoh sebelah. Pada 31 Disember 2017, lembaga pengarah syarikat telah memutuskan pembayaran. So, dividen akhir kepada 6% share keutamaan dan dividen akhir 5% pemegang share biasa anda dikehendaki menghitung dividen akhir. So, kita kira 6% share keutamaan sama dengan RM2 juta darab 6% darab 50/12. Okey, RM2 juta kita dapat tadi 2 juta unit darab RM1. So,
Jadi 5/12 ni kita dapat bagaimana guys? Okay, so tadi last kali kita sampai bulan Julai kan? So Julai dah habis, sampai 31 Julai dah habis, dividen terakhir. So Ogos, September, Oktober, November, Disember. So 5 bulan. So kita kena buat 600 darab 5/12. So total kita dapat RM50,000. Okay, itu total je. Okay. Untuk share keutamaan sahaja ada per 12 ni. Okay, share biasa macam biasa je. Okay, share biasa RM1,500,000. Ini kita dapat tadi 3,000 unit share biasa kan. Pada soalan-soalan 9 tadi darat 50%, kita dapat RM1,05,000. Darat 5% diisytiharkan, kemudian kita dapat RM75,000. Okay, senang je guys. Okay, ini kaedah mesti tunjuk dalam kerja guys. Okay. Next. Mengira dividen share bagi beberapa tahun. Okay. Ni maksudnya kita kira lah ada beberapa tahun punya dividen. Okay. Pada 2 Januari 2014, syarikat Labir Berhad adalah seperti berikut. Ini maklumat dia keluarkan macam ni, senang. Dia beritahu dah terang-terang. So, 2 juta unit 10% share keutamaan. Nilai dia RM2 lah. Okay, RM3 juta unit share biasa bernilai RM3 juta. Maksudnya setiap satu unit tu harganya RM1 lah. Okay, kita dah tahu pengiraan dia. Okay, so keuntungan syarikat bagi 5 tahun adalah seperti berikut. Dia beritahu dah 2014 berapa untung dia, 2015, 2016 berapa untung dia, 2017 tak ada untung, maksudnya rugi, 2018 untung dia RM430,000. Andaikan semua keuntungan dibahagikan sebagai dividen kepada pemegang share berikut mengikut keutamaannya. Pengiraan pembayaran dividen 10% share. Anda dikendaki mengira pembayaran dividen 10% share keutamaan dan share biasa. Kali ni share biasa dia tak beritahu berapa peratus dia. Okay, so kita lihat nak buat macam mana. Okay. So pengiraan pembayaran dividen 10% share keutamaan kita kira dulu. Share keutamaan ni, syarikat tu untung ke rugi dia tetap kena bayar, dividen dia tetap sama. Kalau rugi dia bayar pada tahun depan. Okay. Okay, dividen tahun ni akan bayar pada tahun depan. Dia bawa ke depan lah. So, RM2 juta darab 10% darab 12/12. Sama dengan RM200,000. Maksudnya setiap tahun fix kena bayar RM200,000 kepada pemegang share keutamaan. Okay, kita tengok contoh lah. Jadual dalam buku teks. Okay, so kita lihat 2014 terlebih dahulu. So, dalam soalan 2014, keuntungan dia RM260,000. So kita dah kira tadi 10% share keutamaan, dividen dia tetap setiap tahun RM200,000. So kita masukkan RM200,000. Jadi untuk berapakah pembayaran dividen share biasa? Dia persen dia tak bagi. So kita ambil buat macam ni, RM60,000. Macam mana dapat RM60,000? Kita tengok contoh 1, pengiraan 1. RM260,000 tolak RM200,000 sama dengan RM60,000. Okay. Ingat pembayaran dividen ni, okay, bila untung, syarikat akan bayar share dividen kepada pemegang share keutamaan terlebih dahulu. Bila dah bayar dahulu, iaitu RM200,000 tu, lebihannya baru dia bagi pada dividen share pemegang dividen kepada pemegang share biasa. Okay. Next, RM800,000 untung. So share keutamaan tetap dapat juga RM200,000 setiap tahun fix tetap RM200,000. Kita tolak RM800,000 tolak RM200,000. So balance RM600,000 diagihkan dengan kepada pemegang share biasa sebagai dividen. So 2016 untung dia RM200,000 sahaja. So dia bayar kepada pemegang share keutamaan dah habis. Okay. So pemegang share biasa tak dapat dividen apa-apa. So 2017 tiada untung. So nak buat apa? Kita lihat maklumat je. Dividen pada tahun 2017 tidak dapat dibayar kerana syarikat mengalami kerugian. Oleh sebab dividen share keutamaan bersifat kumulatif, dividen tertunggak. So jadi tertunggak RM200,000 untuk pada tahun 2017 akan dibayar pada tahun 2018. So dia akan bayar pada tahun
hadapan untuk share keutamaan sahaja. Share biasa tiada. Kosong ataupun sifar. So 2018 dia dapat untung RM430,000. So dia untung RM430,000. Kita tengok sini. Pembayaran dividen share keutamaan dia bayar RM400,000. Kita tengok contoh kedua, RM200,000 sepatutnya dia dapat pada tahun 2017, ditambahkan dengan RM200,000 untuk 2018. So totalnya RM400,000. Macam tu pengiraan dia. Okey, dia tunggakan. Okey, kalau dia tak ada, kalau rugi lagi tahun ni, bawa lagi tahun depan. So kalau tahun depan untung, dia kena bayarlah RM600,000. So RM430,000 untung, tolak pembayaran dividen share keutamaan RM400,000. So dividen untuk share biasa adalah RM30,000. Itu saja guys. Senang. Okay guys. Okay, saya rasa sampai situ saja. Bagi yang baru menonton video saya, jangan lupa like, subscribe dan share. Jika tak faham, sila tonton video saya pada bahagian pertama hingga bahagian yang keempat ni. Okay guys, jangan lupa like, subscribe dan share dan bila komen dekat bawah. Okay guys, terima kasih. Sampai kita jumpa dan jumpa lagi. Bye bye. Adios.